Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kita dalam subjek Pendidikan Islam tahun 1 dalam bidang tilawah. Baiklah, hari ini kita akan belajar dalam tajuk bacaan mat. Sebelum itu, mari kita lihat apa objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di akhir pembelajaran Ustazah harap murid dapat membaca bacaan mat dengan cara bacaan yang betul dan bertajwid dengan bimbingan guru atau ibu bapa. Alamak, muka surat berapa ya? Jangan risau adik-adik, buka buku teks muka surat 34 hingga 36. Baiklah, antara isi kandungan slide yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama kita akan membincangkan mat silah qasirah, yang kedua bacaan mat silah tawilah, yang ketiga bacaan mat wajib muttasil, yang keempat cara bacaan mat jaiz munfasil, dan yang kelima mat lazim kalimi. Jom adik-adik. Okey, kita lihat pada mat silah qasirah. Apa itu mat silah qasirah? Baiklah, secara umumnya silah ini bermaksud sambung, manakala qasirah ini bermaksud pendek. Jadi, secara khususnya mat silah qasirah ini bermaksud apabila ha dhamir berbaris bawah diikuti dengan tanda ya kecil ataupun ha dhamir berbaris hadapan diikuti dengan tanda waw kecil bertemu dengan selain huruf hamzah. Okey, Ustazah tekankan sekali lagi, bertemu dengan selain huruf hamzah. Sama ada hamzah itu berbaris atas ataupun berbaris bawah, maka cara bacaannya hendaklah dibaca dengan dua harakat. Sebagai contoh, ahlihi masrura. Jadi, di sini telah diwarnakan dengan warna merah yang mana ha dhamir berbaris bawah diikuti dengan tanda ya kecil bertemu dengan huruf selain huruf hamzah, iaitu di sini huruf mim. Maka hi ini hendaklah dibaca dengan kadar dua harakat sahaja. Okey, contoh yang seterusnya, bi'ibadihi khabira. Okey, sama juga seperti tadi, ha dhamir berbaris bawah bertemu dengan selain huruf hamzah, iaitu di sini huruf kha. Hi ini juga dibaca dua harakat. Baiklah, kita lihat contoh ha dhamir yang berbaris hadapan. Faja'alahu hutha'a. Okey, di sini telah diwarnakan dengan warna biru yang mana ha dhamir berbaris hadapan diikuti dengan tanda waw kecil bertemu dengan selain huruf hamzah, iaitu di sini huruf ghin. Maka hu ini juga dibaca dengan kadar panjang dua harakat sahaja. Innahu ya'lam. Sama juga seperti tadi, hu ini dibaca dengan kadar dua harakat. Maka secara kesimpulannya, apabila ha dhamir ini bertemu dengan selain huruf hamzah, maka hendaklah dibaca dua harakat. Hukumnya adalah mat silah qasirah. Dan kita lihat contoh seterusnya, iaitu bacaan mat silah tawilah. Apa itu mat silah tawilah? Jika tadi qasirah bermaksud pendek, manakala tawilah ini pula bermaksud panjang. Apa yang dimaksudkan dengan panjang? Okey, mari kita lihat di sini. Apabila ha dhamir berbaris bawah ataupun ha dhamir berbaris hadapan bertemu dengan huruf hamzah, sama ada berbaris atas ataupun hamzah itu berbaris bawah, maka hendaklah dibaca dengan kadar sama ada 4 atau 5 harakat. Berbeza dengan yang tadi, hanya 2 harakat, tetapi tawilah, mat silah tawilah dibaca sama ada 4 atau 5 harakat. Sebagai contoh, min dunihi ilaha. Okey, sekali lagi, min dunihi ilaha. Jadi di sini yang dikatakan mat silah tawilah, yang mana ha dhamir berbaris bawah ini bertemu dengan hamzah berbaris bawah.
maka hi ini dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Okey, contoh yang seterusnya. Hadhihi ilal Madinah. Okey. Di sini pula contoh ha dhamir berbaris bawah bertemu dengan hamzah yang berbaris atas. Cara bacaannya juga sama, iaitu min ba'dihi abada. Juga dibaca hi ini sama ada 4 atau 5 harakat. Bacaan panjangnya. Seterusnya kita lihat ha dhamir pula yang berbaris hadapan bertemu dengan hamzah yang berbaris bawah. Malahu idza taradda. Okey, jadi di sini yang dikatakan maksilah tawilah, yang mana ha dhamir ini berbaris hadapan bertemu dengan hamzah berbaris bawah. Hu ini dibaca 4 atau 5. Dan contoh yang terakhir, azabahu ahad. Sama juga seperti tadi, ha dhamir ini dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat, yang mana ha ini bertemu dengan hamzah berbaris atas. Maka hukumnya di sini adalah mad silah tawilah. Okey. Jadi kita lihat bacaan mad yang seterusnya, iaitu mad wajib muttasil. Apa maksud muttasil? Secara umumnya muttasil ini bermaksud bersambung. Okey. Apa yang dikatakan bersambung, iaitu apabila huruf mad sama ada huruf alif atau huruf waw atau huruf ya bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimah, maka cara bacaannya hendaklah dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Sebagai contoh, as-sama. Okey. Jadi di sini huruf alif yang mempunyai tanda panjang ini bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Ini dinamakan satu kalimah. Maka ma ini hendaklah dibaca sama ada 4 atau 5 harakat. Hukumnya mad wajib muttasil. Okey, ini adalah contoh bagi huruf mad yang huruf alif. Okey, kita lihat contoh bagi huruf mad yang waw pula. Baiklah. Di sini apabila huruf mad, yang ini huruf mad huruf waw mempunyai tanda panjang di atasnya bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Okey, ini yang dinamakan satu kalimah. Maka su ini hendaklah dibaca 4 atau 5 harakat. Sebagai contoh, yasumunakum su'al azab. Okey. Seterusnya kita lihat contoh huruf mad bagi huruf ya pula. Di sini huruf ya, huruf mad mempunyai tanda panjang bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Maka si ini dibaca dengan kadar 4 atau 5. Sebagai contoh, si abihim wa dhaqa bihim. Okey, jadi hukumnya adalah mad wajib muttasil, dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Baiklah, bacaan mad seterusnya iaitu bacaan mad jaiz munfasil. Jika yang tadi muttasil bermaksud bersambung, manakala munfasil ini bermaksud terpisah. Okey, apa yang dikatakan terpisah? Okey, kita lihat di sini. Mad jaiz iaitu apabila huruf mad sama ada alif, waw ataupun ya bertemu dengan huruf hamzah di dalam dua kalimah. Okey, yang tadi satu kalimah, tetapi munfasil iaitu dua kalimah, maka dibaca 4 atau 5 harakat. Okey, kita lihat contoh di sini. Wa ma ursilu. Okey, jadi di sini huruf alif, huruf mad ini mempunyai tanda panjang bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah, maka di sini dia terpisah. Ini satu kalimah dan ini satu kalimah. Jadi ma ini dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Berbeza dengan yang tadi di dalam satu kalimah tetapi munfasil dua kalimah. Okey, Ustazah nak bagi satu tips bagaimana murid-murid nak bezakan mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil.
Jika kita lihat pada mad jaiz munfasil, yang pertama memang inilah sebab dia terpisah 2 kalimah, dan yang kedua adalah kita lihat di sini. Jika mad jaiz munfasil, hamzah ini mempunyai huruf alif. Okey, cuba kita lihat slide yang sebelumnya. Jika mad wajib muttasil, hamzahnya tiada huruf alif. Okey. Ini dan ini. Okey. Jadi itu adalah antara tips bagaimana kita bezakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Okey, seterusnya kita lihat pada contoh yang seterusnya. Fasajadu illa iblis. Okey, ini Ustazah ambil contoh yang huruf mad bagi huruf waw. Okey, mempunyai tanda panjang bertemu dengan hamzah yang berbaris bawah di dalam 2 kalimah. Okey, maka di sini dia terpisah 1 kalimah dan 1 kalimah. Okey, jadi du ini dibaca 4 atau 5 harakat. Bagi contoh huruf mad huruf ya pula, wallazi akhrajal mar'a. Okey, huruf mad bagi huruf ya mempunyai tanda panjang bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah. 1 kalimah, 2 kalimah. Maka z ini dibaca 4 atau 5 harakat. Hukumnya mad jaiz munfasil. Okey, kita lihat cara bacaan mad yang seterusnya, iaitu mad lazim kalimi. Apa itu mad lazim kalimi? Apabila huruf mad iaitu huruf alif atau huruf waw atau huruf ya bertemu dengan tanda syaddah ataupun tanda mati ataupun tanda sukun, maka hendaklah dibaca dengan kadar 6 harakat. Okey. Kita sekarang hanya fokus pada cara bacaan. Okey. Jadi kita lihat bagaimana contoh cara bacaan. Yang pertama, biraddi. Sekali lagi Ustazah ulang. Biraddi. Okey. Di sini huruf alif iaitu huruf mad yang mempunyai tanda panjang bertemu dengan tanda sabdu. Okey. Jadi di sinilah yang hendak dibaca dengan kadar 6 harakat. Okey. Contoh seterusnya. Ta'muruni. Okey, di sini kita tengok contoh huruf mad bagi huruf waw pula, iaitu huruf waw yang mempunyai tanda panjang bertemu dengan tanda sabdu. Okey, runi. Ru ini hendak dibaca dengan 6 harakat. Tapi jangan lupa nun ini adalah nun syaddah, maka hendaklah dibaca dengan dengung. Ta'muruni. Okey, kita lihat contoh bagi yang bertemu dengan tanda mati. Al-ana. Okey, jadi di sini dah diwarnakan dengan warna merah, yang mana huruf mad, huruf alif mempunyai tanda panjang bertemu dengan tanda mati. Jadi di sini adalah mad lazim kalimi dibaca dengan kadar 6 harakat. Okey, Ustazah tak akan baca semua. Ustazah akan pilih ayat yang ini kerana ini adalah bacaan yang biasa kita baca dalam surah Al-Fatihah. Waladdallin. Okey. Waladdallin. Okey. Jadi di sini dhal yang kita kena baca dengan 6 harakat. Dan contoh yang terakhir Ustazah pilih. Okey. Malhaqqah. Sekali lagi. Malhaqqah. Jadi di sini ha itu hendaklah dibaca dengan 6 harakat. Haqqah. Okey. Baiklah. Secara ringkasnya pada hari ini, rumusan PDPC kita hari ini yang pertama, okey,
bacaan 2 harakat, yang mana hanya ada satu yang dibaca dengan kadar 2 harakat, iaitu mad silah qasirah. Seterusnya yang dibaca dengan kadar 4 harakat atau 5 harakat, iaitu mad silah tawilah, mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Dan yang dibaca dengan kadar 6 harakat, iaitu bagi bacaan mad lazim kalimi.